terima kasih kepada para panelis kita. Tetapi drafting yang cukup menarik kedua-dua pasukan. Menunjukkan drafting yang cukup agresif di mana kedua-duanya tak ada satu pun hero yang begitu kebal. Ya, ilmu telah pun dibekalkan kepada tim Hak dan juga tim Vamos. Semestinya mereka ingin tunjukkan lagi kredibiliti mereka untuk dapatkan kemenangan, terutamanya untuk tim Vamos sendiri berhadapan dengan bekas juara. Jadi, tanpa kita melengahkan masa lagi, ayolah kita akan terus masuk ke dalam line of down untuk saksikan perlawanan pembukaan untuk hari ini antara tim Hak dan juga tim Vamos. Vamos menentang tim Hak seperti yang diminta. Assassin menentang Assassin. Pastinya kita nak melihat jungler manakah yang lebih berbahaya pada match pembukaan kita. Adakah ianya Box ataupun ianya Chibi. Di mana Chibi kita tahu adanya sedikit sebanyak buff pada hari ini. Hari istimewa beliau. Hari istimewa beliau yang dah diberikan kick awal-awal tadi, saya rasa dia semestinya akan keluarkan segala strategi yang baik, tapi Miko di bahagian tengah cukup ditekankan oleh pasukan Vamos. Menyebabkan tim Hak kali ini agak sukar nak masuk dengan lalukan apa, walaupun ada Zaz di tangan tim Hak. Ya, di mana kita dah membincang sedikit sebanyak cukup menjengkelkan kalau dilepaskan di dalam line up down. Lihat Lenzia 1 dan 2 tak ada masalah untuk masih lagi kekal di dalam kawasan laning. Tapi di bagian atas, Move sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada Hesu. Menyebabkan Hesu kali ini dia pula yang perlu undurkan diri, tapi di bahagian tengah ada sedikit tekanan yang diberikan oleh kedua pasukan. Walot yang masih lagi cuba untuk berikan tekanan kepada tim Hak, terpaksa undurkan diri. Zon masih lagi mendahagakan mana pemainnya ada. Chibi cuba untuk masuk mencari box, buat kali ini box terpaksa undurkan diri ataupun tidak, tapi first blood untuk Chibi belakang box. Zon juga dah tak ada. Satu berbalas satu, tim Hak dan juga tim Vamos, permulaan yang baik. Sedikit perlahan untuk mendapatkan EXP, untuk mendapatkan shadow kill sebentar tadi. Tapi kali ini Walot. Alamak, agak bahaya, namun Walot bijak terus saja menggunakan masa yang ada. Jarakkan kedudukan, tekan pula butang recall pulang ke base. Satu kill berbalas satu kill buat ketiga ini. Tidaklah begitu jauh, tapi di bahagian bawah Panda dicari. Alamak, Panda nak pergi mana? Panda cuma untuk dikejar, namun tidak cukup ruang untuk Chibi masuk. Nets yang mungkin akan dicarinya untuk semakin rendahkan. Panda cuba untuk masuk, menyebabkan Nets agak sukar. Tapi di bahagian atas, Hesu dijatuhkan pula sebaliknya. Melihat situasi laning, mungkin bantuan sangat-sangat diperlukan. Tapi Miko berjaya untuk menjatuhkan Nets. Dan ini adalah satu nilai yang cukup baik untuk tim Hak dapatkan. Nampak menarik sebenarnya daripada segi perlawanan strategi yang ditunjukkan oleh tim Hak. Mereka berjaya untuk memberikan serangan balas ke atas tim Vamos dengan cukup baik. Tetapi Zon satu tendangan ke atas Miko. Tapi itu bukan perkara yang sukar untuk Miko menjarakkan kedudukan. Chibi cuma untuk dikejar. Dapat! Tapi Spear Destruction dapat! Kata saya untuk mendapatkan purple pass sebentar tadi. okey, itu menarik. Itu kita boleh kata satu perkara yang boleh dijadikan sebagai momen untuk hari ini. Ya, ianya disebabkan yang dicolek adalah daripada Fanny yang sangat-sangat memerlukan purple buff untuk bernyawa, untuk bergerak bebas, terutamanya pada fasa early game di Chibi, terutamanya apabila adanya turtle ini mungkin terpaksa bermain sedikit pasif ataupun berjimat cemat dengan skill set beliau. Sebabkan kita boleh saksikan turtle yang pertama telah pun dibangkitkan, tapi kedudukan Miko yang berada berhadapan cuba untuk mencari pemain pada tim Vamos. Smooth yang masih lagi merana sekali damage yang dikeluarkan. Box cuba untuk masuk. Smooth hilang tengah box. Mencari bangsa seterusnya, tapi Hesu melepaskan pada slash. Mencari bangsa pada tim Vamos, tapi Wallet cuba untuk menjalankan kedudukan tim Hak. Berjaya untuk melakukan zoning, menyebabkan tim Vamos tak boleh nak bergerak ke arah turtle buat kali ini. Tidak perlu untuk mendapatkan kill, cukup untuk melakukan zoning, cukup untuk mendapatkan objektif. Ianya telah membantu tim Hak kini memegang sikit sebanyak daripada sudut ekonomi di bahagian depan, namun begitu tidak begitu jauh disebabkan kita tahu kedua pasukan ini dengan drafting game pertama yang cukup agresif. Daripada kedua pasukan ini kita boleh jangkakan kill yang agak tinggi untuk match pembukaan kita. Minit yang ketiga, Miko di bahagian bawah. Zon seolah-olah berjaya untuk mencari kedudukan Miko, tetapi sekali lagi bukanlah perkara yang sukar menjalankan kedudukan. Panda masih lagi cuba untuk mengalihkan perhatian tim Vamos untuk berikan tumpuan kepada dirinya. Tapi setakat ini untuk minit yang keempat, kedua pasukan sedikit pasif. Ya, 3 berbalas 2 pada minit yang keempat. Turtle yang kedua pula akan dijadikan fokus oleh kedua pasukan. Tetapi kita juga kena melihat bagaimanakah respon daripada Chibi. Baru saja mendapatkan satu kill buat ketika ini. Kita inginkan Fanny yang lebih membahaya, tapi kita juga kena ingat apa yang telah dilakukan oleh Panda pada masa awal game. Alamak, Miko. Miko cuba untuk dicari jauh juga dah gugur di tangan Zon. Tapi Panda yang cuba untuk memberikan bantuan buat kali ini. Chibi yang cuba untuk dicari. Zon masih gerak ke hadapan. Panda cuba untuk dikejar. Bok cuba untuk masuk. Melepaskan skill set yang ada. Tapi Zon yang mungkin akan dicari. Gugur di tengah
dapatkan box. Ada lagi satu pemain yang cuba untuk dikejar, tetapi untuk tim Vamos kali ini mereka memilih untuk mengundurkan diri supaya tidak ada lagi nyawa yang akan ditumpahkan di bahagian bawah. Next, kesendirian. Leza juga telah pun sampai di tempat kejar dan tetapi fokus sekarang adalah untuk mendapatkan menara yang ada. Ya, mendapatkan juga gold plating untuk disalurkan kepada Panda secepat yang mungkin. Box walaupun ada menemui satu kematian, namun begitu level beliau sedikit ke hadapan kalau nak dibandingkan dengan Chibi. Ini juga bermaksud di dalam kawasan jungle. Box nampaknya tak terganggu langsung. Jadi situasi yang sama perlu diberikan kepada tim Vamos. Kalau tidak, Chibi semakin lama semakin ketinggalan. Dan kita tahu, Fanny semakin lama semakin kurang efektif kalau ketinggalan daripada sudut ekonomi, kalau ketinggalan daripada sudut level. Sekarang turtle yang kedua telah pun dibangkitkan pada minit yang kelima. Chibi bagian atas mencari pemain yang ada. Hesu Gugar. Miko cuba untuk masuk ke hadapan, tetapi Lesia seolah-olah cuba ingin juga memancing. Hak dipaskan tim Vamos, tapi setakat ini tim Hak tidak ingin melakukan sebarang serangan. Sebenarnya hanya sekadar ingin melambatkan sedikit pengambilan turtle yang kedua oleh tim Vamos. Miko masih lagi berada bagian hadapan. Chibi mengundurkan diri disebabkan oleh adanya Lesia yang menyebabkan tim Vamos kali ini terpaksa akur. Undurkan diri, berikan ruang untuk tim Hak dapatkan turtle kali ini. Seorang diri saja. Satu orang sahaja untuk melakukan zoning untuk reset semula turtle. Dan sekarang ini sekali lagi menjadi rebutan kedua pasukan. Turtle yang kedua masih lagi belum dimiliki oleh sesiapa. Kedua pasukan telah pun tiba di kedudukan turtle buat kali ini. Tapi tengok bagaimana tendangan dilakukan oleh Zalmika. Masih lagi berjaya untuk turtle yang kedua untuk tim Hak. Tapi tak habis sampai situ. Chibi untuk Zalmika. Masih yang seterusnya. Cuba untuk dikejar oleh tim Hak. Tapi Panda masih bergerakkan hadapan. Zon yang cukup rendah. Boleh ataupun tidak melarikan diri. Tapi Zon gugur di tengah Panda. Minit yang ke-6. Perlawanan yang semakin sengit antara tim Hak dan juga tim Vamos. Seorang import yang cukup bernilai untuk dibawa masuk, tapi sabar sebentar, perkedohan di kawasan tengah Tak pula. habis sampai situ. Final slash kepada Heso. Walon gugur. Smooth nak pergi mana? Nyawa yang cekak-cekak rendah. Tak boleh nak buat apa. Tapi Heso ditumbangkan oleh Smooth. Double kill untuk Leja di bahagian tengah. Panda juga telah pun berjaya untuk menjatuhkan benda di bahagian atas. Dan di mana dalam situasi ini terus sahaja lonjakan ekonomi berjaya dimiliki oleh tim Hak sebanyak 3,000 gol. Jauh meninggalkan tim Vamos pada minit yang ke-7. Dan kalau kita melihat kepada goal difference sekarang ni, Panda berbanding dengan Net, perbezaan sebanyak 1,500 gol. Ini adalah perbezaan sebanyak satu item di antara kedua-dua goal laner ini. Nampaknya untuk tim Vamos. Alamak, kat bahagian bawah. Next cuba untuk dicari yang cukup rendah. Box masih kita untuk masuk. Dapat! Next ditumbangkan oleh Box di bahagian bawah. Namun setakat ini untuk tim Hak, mereka agak positif sebenarnya pada segi pergerakan mereka. Tapi untuk tim Vamos, adakah mereka dah bersiap sedia dengan strategi yang seterusnya? Kita lihat corak pergerakan tim Vamos juga telah pun mula berubah. Chibi mula memberikan fokus kepada bahagian side lane sebab tahu sekarang ini kalau memasuki team fight kelihatan mereka telah pun ketinggalan. Dari segi power spike, Chibi mencuba. Okay, Panda sorang-sorang tapi ada Lezia memberikan bantuan. Smooth nak cuba untuk dapatkan Panda tapi bukanlah perkara yang baik. Adanya bantuan Lezia yang sekaligus menyebabkan tim Vamos pergerakan mereka seolah diikat oleh tim Hak. Ya, dikawal rapi buat ketika ini. Ianya seperti menidakkan kekuatan tim Vamos pada fasa awal game ini dengan begitu baik, dengan memastikan tiada kill percuma yang mampu didapatkan oleh tim Vamos. Disebabkan itu antara kelebihan yang cukup besar, terutamanya kalau Wave Dragon digabungkan dengan sesiapa sahaja, terutamanya cutthroat daripada Chibi. Sekarang sedang menunggu untuk tim Vamos, adakah mereka akan mampu untuk berikan lagi serangan demi serangan ke atas tim Hak ataupun sebaliknya, disebabkan oleh kalau kita lihat pada segi situasi sekarang ini, tim Hak nampak agak selesa, terutamanya dominasi permainan yang sewajarnya kita boleh katakan diberikan oleh tim Hak. Ya, dan kalau kita berbincang tentang tim Hak, Miko telah pun memainkan peranan yang cukup besar daripada fasa awal game lagi. Cuma kalau kita nak bandingkan dengan tim Vamos, kita nak melihat bilakah Warlord akan mula menunjukkan impact beliau dengan adanya Nether Realm. Pastinya apabila fasa mid game di mana team fight mula difokuskan, jadi mudah lagi Warlord nak memilih bila nak menggunakan Nether Realm untuk menyelamatkan rakan-rakan di dalam team fight yang besar. Tapi cubaan daripada Zon nampaknya tidak berjaya di bahagian tengah sebentar tadi. Tarikan utama sekarang ke arah lot yang pertama. Kedua pasukan masih lagi cuba untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Tapi setakat ini bagaimana Hesu cuba untuk dikejar oleh Chibi tapi tak dapat dekat Hesu. Tim Vamos pula kali terpaksa undurkan diri, berikan ruang untuk Box. Dapatkan lot yang percuma tapi Box dah habis sampai situ. Cuba untuk cari pemain Sebastian Smooth. Ditumbangkan oleh Box. Dapat lot, dapat pula nyawa, menambahkan lagi ekonomi untuk tim Hak. Tolonglah Benzas. Tolonglah Benzas. Seorang diri saja melakukan zoning sebentar tadi. Tim Vamos, satu pasukan tak
tak mampu untuk bergerak kepada bahagian hadapan, tak mampu untuk meninjau kawasan Lord. Disebabkan kemampuan mengeluarkan damage yang begitu tinggi. Lihat Lexia sekarang ini. 3 kill, 0 kematian dan juga 4 assist. Satu situasi yang cukup selesa untuk beliau. Memang agak selesa sebenarnya. Team Hawk, mereka dah berjaya untuk bakal menarik yang seterusnya di bahagian bawah. Chibi masih lagi cuba untuk mempertahankan apa yang boleh dipertahankan oleh Team Vamos. Tapi Team Hawk masih lagi agresif. Pandai di bahagian tengah. Cuba untuk bakal menarik yang seterusnya. Tapi untuk Team Vamos, mereka berikan fokus untuk jatuhkan Lord terlebih dahulu di bahagian atas. Ya, itu sahaja Zon cuba untuk menghalang tetapi telah pun menerima sikit banyak asakan daripada Team Hawk. Disebabkan mereka ingin melakukan three-way push. Di mana ketika ini nyawa Lord yang agak rendah mungkin tak mampu diguna pakai oleh Team Hawk sebaik yang mungkin. Holy Defense di bahagian tengah telah pun dipecahkan. Begitu juga di bahagian atas buat ketika ini Team Hawk masih lagi mencari cara untuk bagaimanakah mereka nak menembusi benteng pertahanan Team Vamos. Dia buat ketika ini masih lagi dijaga dengan begitu rapi. Walaupun penjagaan yang rapi dilakukan oleh Team Vamos, kita boleh saksikan bagaimana Team Hawk telah berjaya untuk merata segala menara yang ada. Hanya tinggal satu lagi menara bahagian bawah termasuk inhibitor turret yang tinggal. Team Vamos nampak gayanya terpaksa untuk tingkatkan lagi bagaimana mereka nak pertahankan kedudukan sekarang. Tapi kita juga boleh katakan di mana dengan pengambilan Lord, penghancuran semua menara di kawasan luar adalah tahap minima yang perlu dicapai oleh mana-mana pasukan yang berjaya untuk mendapatkan Lord. Jadi sekurang-kurangnya Team Hawk telah pun berjaya untuk melakukan death job tersebut. Cuma sekarang ini perbezaan ekonomi mencapai 7,000 gol pada minit yang ke-11. Satu perbezaan yang cukup besar. Lihat damage ranking Dale tertinggi sebentar tadi dipegang oleh Lexia. Jadi di mana Team Vamos juga kena memikirkan bagaimanakah caranya mereka nak memastikan Lexia tidak mampu untuk memberikan impact dengan lebih besar. Mungkin salah satu caranya adalah Chibi memberikan gerakan yang cukup-cukup agresif, memaksa Dominator's Descent diguna pakai terlebih awal sebelum mana-mana team fight besar-besaran dilakukan. Ini adalah salah satu cara yang mungkin boleh digunakan. Tapi disebabkan kita boleh saksikan bagaimana Team Hawk chemistry mereka setakat sangat baik. Box masuk bahagian hadapan, Panda berikan bantuan cukup baik pada Beze. Hesu pada slash. Smooth terus saja gugur dekat Miko. Padahal satu pemain daripada Team Vamos dah hilang, memberikan ruang untuk Team Hawk berkemungkinan untuk mendapatkan lot selepas ini lebih mudah untuk Team Hawk. Ya, pastinya akan menjadi lebih mudah lagi. Kita juga kena lihat adakah sempat atau tidak smooth untuk hadir kepada kawasan team fight ataupun kawasan lot yang akan datang. Chibi melakukan tugasan, memberikan tekanan di bahagian side lane untuk menarik, memecah belahkan formasi Team Hawk. Tendangan daripada Zon mencari seorang pemain daripada Team Hawk, tapi Lezia sempat digugurkan oleh Nets mencari mangsa seterusnya. Box masih masuk ke hadapan, Zon digugurkan oleh Box. Nets cuba untuk bertahan dan begitu Hesu dah lari mana. Tumbang di tengah Warlord. Menyebabkan kali untuk Team Vamos mereka agak selesa juga untuk mencari pemain yang seterusnya. Miko masih berada di hadapan cuba untuk mencari Warlord. Namun hanya sekadar ingin melakukan zoning ke atas Team Vamos. Team Hawk masih lagi selesa mendapatkan Lord kali ini untuk pasukan mereka. 2-1. Yang kurang daripada sudut jumlah adalah Team Hawk. Tapi mereka berjaya mengambil sedikit masa yang telah pun dibeli oleh Miko sebentar tadi untuk menjatuhkan Lord dengan begitu pantas. Team Vamos juga tak sempat untuk melakukan apa-apa. Dan sekali lagi, Lord menjadi milik Team Hawk. Yang menarik dekat sini adalah disebabkan oleh Miko bagaimana dia sangat agresif. Zoning yang dilakukan cukup kemas menyebabkan Team Vamos seolah-olah tak mampu untuk memberikan sebarang tekanan pula sebaliknya Team Hawk. Kita boleh saksikan sebentar tadi daripada bagaimana perjalanan mereka untuk mendapatkan Lord. Sekarang ni, dengan adanya Lord daripada Team Hawk, mampu ataupun tidak Team Vamos sekali lagi mempertahankan kedudukan mereka. Ya, Miko, Matilda, dengan adanya Guiding Wind, dengan adanya P5, sememangnya hanya mengumpan zone saja untuk menggunakan ultimate beliau. Kerana ianya hanyalah akan dibazirkan begitu sahaja. Tapi jika kita lihat adakah Luminous Lord ini akan dibazirkan ataupun tidak. Oh, situasi sekarang ini semakin sengit untuk Team Vamos. Mereka cuba untuk mempertahankan kedudukan buat kali ini. Tapi Hesu masuk ada pada slash Nets yang skor rendah terpaksa menjalankan kedudukan. Semua di bahagian hadapan. Merasakan damage yang dikeluarkan oleh Team Hawk. Setakat ini Warlord juga telah pun melepaskan Netherrealm yang ada. Cuba untuk bertahan kedudukan pada kali ini. Tapi Team Vamos buat apa? Tak boleh nak buat apa. Zon ditumbangkan oleh Hesu. Crystal masih lagi cuba untuk diberikan fokus. Tapi kedua pemain telah pun ditumbangkan oleh Nets. Mendapatkan double kill. Tapi tak boleh nak buat apa. Team Hawk berjaya untuk mendapatkan fakta kemenangan yang pertama. Berjaya mendapatkan kemenangan dengan bersih. Walaupun permulaan game yang